Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudara yang saya hormat sekalian, sebelum saya mulakan forum kita ini, saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut tahun harimau, tahun baru Cina bagi masyarakat kita orang-orang Cina. Tahun ini ialah tahun harimau yang melambangkan keberanian untuk membuat apa-apa perubahan, artinya untuk membantu kebenaran untuk muncul dengan lebih jelas. Dan akhirnya kebenaran itu akan menang. Tak kira siapalah. Jadi kita harap forum kita ini adalah sebahagian daripada perjuangan menegakkan kebenaran. Oleh kerana itu, dalam siri-siri yang lepas, yang sekarang, yang akan datang pun, kalau sekiranya apa yang kita perkatakan atau apa yang kita katakan atau apa yang kita anjurkan untuk dikata, kalau sekiranya tidak sesuai dengan pendirian kita, maka anggaplah itu sebagai satu perkara yang perlu dijadikan asas untuk renungan kembali. Maknanya bukan tujuan kita sendiri di sini untuk mengkritik sesiapa ataupun untuk mengatakan A lebih baik daripada B, B lebih baik daripada C. Tidak, tapi adalah untuk mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu perlu ditimbulkan melalui perbincangan. Ibarat idea yang belum tentu benar atau tidak itu, ibarat kata kalau permata itu kita bertemu, kita ketemui satu permata yang kita rasa indah dan cantik dan bernilai. Tetapi kalau permata itu tidak dicanai, maka potensi untuk kecantikan dan nilainya tidak akan terjadi. Dan perbuatan mencanai permata itu samalah dengan perbuatan membincangkan idea-idea yang tertentu. Jadi bersama saya sekarang ini ada saya punya kawan yang setia, Encik Harun. Encik Harun, nanti saya cuba mulakan sikitlah, Encik Harun. Okey, baik. Betul. Jadi tajuk kita ialah reformasi PKR, antara impian dan pencapaian. Cik Harun, dulu masa saya jadi pengarah Akademi Islam Indonesia Melaya dulu, saya ada satu persoalan yang sangat mendalam dalam diri saya, iaitulah sejauh mana impian yang ada pada kita itu boleh kita realisasikan sebagaimana kita impikan. Dan kesimpulan yang saya buat khusus untuk diri saya dalam pentadbiran, saya katakan antara impian dan pencapaian itu ada gap. Sama ada luas atau sempit, itu terhentilah atas nasib kita. Maka oleh kerana itu, di belakang bilik mesyuarat di pejabat saya itu, saya tuliskan antara cita-cita dan pencapaian ada jurang yang kadang-kadang luas dan kadang-kadangnya dalam. Jadi bila kita bercakap tentang reformasi PKR, kita tahu PKR ini adalah lahir bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun biasa kita panggil Brother Anwar. Cik Harun? Ya, okey. Cik Harun lebih muda daripada saya. Saya ni orang zaman dia. Saya hanya lebih tua 2 tahun daripada dia sahaja. Biasa kita kata Brother Anwar, maknanya reformasi ini adalah suatu istilah yang lahir bersama dengan perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim menentang dia punya bos yang sekarang ini kita panggil Tun Mahathir Mohamad. Jadi dalam perjuangan ini, saya rasa Anwar telah menggunakan reformasi sebagai satu platform untuk perjuangannya, untuk beliau rekrut rakan-rakannya, dan pada waktu itu reformasi ini sangat
meriah. Bukan sahaja diikuti oleh penyokong tegar Anwar Ibrahim, tetapi juga diikuti oleh para pengikut yang begitu-gitu ataupun oleh orang yang tidak mempunyai apa-apa pendirian, sekadar untuk ikut arus. Bila terjadi macam ni, kita ikut sajalah. Jadi oleh kerana itu, kalau dalam perjuangan, kita katakan dalam jangka yang tertentu, target perjuangan kita itu perlu dicapai. Tetapi kalau kita tidak mencapai target perjuangan kita itu dalam satu tempoh yang tertentu, maka ada kemungkinan perjuangan kita itu akan gagal. Cuma persoalannya sekarang, dalam keadaan sekarang, Anwar telah menempuh berbagai-bagai liku dalam perjuangannya sejak daripada mula mencetuskan reformasi, kemudian mendapat sokongan, kemudian dipenjarakan, kemudian dikeluarkan, kemudian dipenjarakan lagi, kemudian akhirnya dikeluarkan oleh orang yang memenjarakannya pada pertama kali, iaitu Tun Mahathir. Dan inilah satu turning point yang menjadi persoalan kepada para penyokong Anwar Ibrahim sendiri, ke mana perginya reformasi yang diperjuangkan oleh saudara Anwar Ibrahim. Dan sebelum itu dipersoalkan oleh rakan-rakan perjuangan seperti PAS yang menarik diri kerana ada sensitiviti dengan DAP dan sebagainya. Jadi saya nak minta Encik Harun bagi ulasan sikit secara umum, kemudian kita detailkan sesudah kita mungkin sesiapa peserta lain yang akan ikut serta dalam perbincangan ini. Silakan Encik Harun. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Datuk. Satu introduction yang baik. Dalam konteks perbincangan tentang tajuk kita pada petang ini, reformasi PKR antara impian dan pencapaian, kita kena lihat kembali kepada sejarah bagaimana tertubuhnya PKR ini dalam era-era yang awal itu, selepas daripada peristiwa pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim daripada UMNO. Dan banyak kisah-kisah di sebalik itu yang kemungkinan umum telah mengetahui, sama ada sejarah itu telah pun kadang-kadang ditulis, dibukukan dan sebagainya. Ya. Tapi suatu peristiwa yang besar, ya, di mana dengan lahirnya PKR itu, ya, akibat daripada pemecatan. Dan dalam membincangkan tentang perkara asas atau basic, kita kurang-kurangnya kita kena tahu dua personality yang saling bertentangan ini, ya. Cik Harun, dah berapa tahun dia orang dua tu kelahi, selepas saya rasa pada satu masa yang agak kritikal itu selepas daripada bermulanya pemecatan. Tahun berapa tu? Saya pun tak ingat. 1998, saya rasa kalau tidak silap saya. Dan tahun 1998 kemungkinan sebelum itu sudah ada petanda-petanda, ya, yang kemungkinan Tun Mahathir merasakan kedudukannya tergugat akibat daripada gelombang membangkitkan pengaruh Anwar itu sendiri. Dan beberapa perkara yang kemungkinan idea-idea Anwar dalam melaksanakan prinsip-prinsip perjuangan beliau kemungkinan suatu yang tak dapat diterima oleh Tun Dr. Mahathir, ya, tentang dasar-dasar pensastaan yang lebih banyak membawa kepada kelebihan-kelebihan kepada kroni Tun Mahathir sendiri. Jadi bermulalah episod pemecatan itu dan bermulanya gerakan reformasi setelah Anwar telah dibuang daripada kerajaan, ya, oleh kerana pengaruh yang besar itu. Maka ketika pada masa itu kita melihat suasana pada masa itu berbeza dengan apa yang ada sekarang ini. Kerana cengkaman kuasa Tun Dr. Mahathir pada masa itu amat kuat, ya, di mana kita melihat beliau berjaya sebenarnya dari segi mengekang kebebasan media cetak, media elektronik, kebebasan bersuara, dan kita melihat peristiwa-peristiwa bagaimana
ciri-ciri Fir'aun kecil itu. Ya. Jadi Mahathir telah memamerkan suatu yang terselah, ciri-ciri Machiavellian-nya, ya, dengan apa nama tu penangkapan di bawah ISA. Nanti Cik Arun kan? Okay. Nanti Cik Arun. Ya. Kalau kita tengok latar belakang perkembangan Anwar dalam UMNO, Anwar boleh disifatkan sebagai digendong, didokong oleh Mahathir. Kemudian sampai pada satu peringkat Mahathir telah bukan saja melepaskan dukungan itu, mencampakkannya keluar. Maka apakah ini suatu perkara yang sepatutnya berlaku ataupun tak? Kalau kita teliti perkembangan apa namanya politik kedua-dua tokoh ini pada masa tersebut, kita tidak dapat membuat satu kesimpulan yang tepatlah bagaimana pada pandangan Dr. Mahathir kemungkinan dilihat Anwar ini tidak sabar untuk menggantikan dia. Tetapi Anwar pula bila menjawabkan bahawa dia tetap bersabar, ya, menanti apa namanya tarikh yang sepatutnya diberikan oleh Tun Keberanian. Jadi kalau kita melihat pada riak perkembangan gelombang kebangkitan pada masa itu, kemungkinan gelombang itu ditiup oleh penyokong-penyokong Anwar itu macam tidak sabar, seolah adanya satu isyarat bahawa Tun mesti berhenti. Melihat kepada gelombang kebangkitan pengaruh Anwar yang besar itu pada masa itu, ya, dengan sokongan-sokongan daripada orang-orang dalam UMNO, mungkin kita masih ingat lagi dalam tim wawasan dan sebagainya. Jadi kemungkinan Tun risau melihat kebangkitan ini yang mungkin tak dapat ditahankan. Maka jadi maknanya gini, kalaupun ada faktor tak sabar, maka itu bukan Anwar sebagai satu faktor yang tunggal. Maknanya lebih besarnya ialah faktor para pengikut beliau. Maknanya kesalahan Anwar hanya kerana tidak tahu membendung kegelojohan, kerakusan para pengikut. Begitu tak? Ya. Kemungkinan ada catatan yang sedemikian bila kita melihat kepada riak-riak gelombang kebangkitan pada masa itu. Jadi ini telah merisaukan Tun Dr. Mahathir kerana Tun pun dia ada kepentingan dia, ya, dalam usaha untuk kemungkinan cita-cita dia untuk membina negara ini belum sampai kepada satu tahap yang memuaskan dia lagi, ya, dengan projek-projek persastraan dan sebagainya itu. Jadi kemungkinan dalam tempoh yang tertentu itu mungkin beliau mengatakan beliau akan tetap menyerahkan kuasa itu kepada Datuk Seri Anwar. Tetapi kerana dilihat bahawa tokoh muda ini, ya, seolah tidak sabar, ya, kan kita melihat, ya, jadi perkembangan pada masa itu telah membawa satu natijah kepada usaha untuk menyingkirkan, ya, Datuk Seri Anwar ini daripada kepimpinan politik negara. Jadi okey, kita tengok dari segi latar belakang dulu. Daripada 1998 sampai 2022, berapa tahun tu banyak sangat tu, lama Lama tu. Dia kalau nak banding dengan 46, siapa dulu 46 dulu. 46 dulu. Ya, 46 Tengku Razali masa itu dalam tahun 1990. Apabila tim B dan tim A itu berkrisis, ya, dan akhirnya Tun Dr. Mahathir, ya, menggunakan kuasa dia yang paling maksimum lah dengan mencampuri urusan kehakiman dan sebagainya dalam peristiwa Tun Saleh Abbas misalnya, yang membawa kepada terkeluarnya Tengku Razali daripada UMNO lalu menubuhkan semangat 46. Ya. Jadi tetapi Tengku Razali akhirnya telah mengangkat bendera putih, surrender dan akur kepada Tun Mahathir, dan beliau telah cuba untuk aktif kembali dalam UMNO, tetapi
nampaknya beliau gagal jugalah. Saya nak kaitkan dengan satu benda yang diulang-ulang oleh Tun Musa. Dia kata sebenarnya Tun Mahathir ni seorang personaliti yang kita tak boleh percaya janji politik dia lah. Janji politik. Janji lain kita tak campur lah. Jadi dia punya putar belit tu adalah sangat rumit untuk dipahami dan sesiapa pun mungkin boleh kena. Musuh utama beliau, Lim Kit Siang pun kena. Malah kalau kita perhatikan, Anwar Ibrahim pun kena apabila Tun Mahathir kemudian menjanjikan untuk menyerahkan balik untuk kali kedua kepada Anwar Ibrahim, akhirnya tertipu juga Anwar. Macam mana ni ulasannya? Cik Arun. Ya, memang kita sukar untuk memahami permainan politik Tun ini. Ya, kalau dia merasakan dulu mungkin tidak sesuai ketika itu. Tetapi selepas Pakatan Harapan memerintah pun dengan janji bahawa beliau akan berundut apabila dalam tempoh lebih kurang 2 tahun beliau membuang kuasa sebagai Perdana Menteri yang kali kedua. Tetapi nampaknya ya beliau masih lagi bermain silap mata, bermain politik yang sukar untuk kita baca ya tentang apa sebenarnya yang sedang bermain di pemikiran Tun Mahathir itu sendiri. Jadi ini yang mungkin orang melihat bahawa Tun ini tidak boleh dipercayai kata-katanya kan. Jadi itu telah 2 kali Datuk Seri Anwar Ibrahim agak dikecewakan ya dengan janji-janji dan sebagainya. Jadi ini di antara perkara-perkara yang mencipta sejarah baru dalam landscape politik kita sehingga hari ini kemungkinan kita tidak tahu sama ada dia memang betul-betul sebenarnya seorang pendendam ya sehingga ya suatu masa dulu itu dia amat mendendam dan berterusan ya mungkin amat dendamnya itu terlalu mendalam ya kepada musuh politiknya itu. Tapi kalau kita ibaratkan Tun Mahathir ni sebagai barang di pasaran, maka saya tengok dia punya rating masih lagi tetap walaupun orang kata dia telah mengkhianati Anwar Ibrahim. Kita pergi surrounding dulu perbincangan kita. Walaupun beliau telah mengkhianati Anwar Ibrahim beberapa kali, tetapi dia tetap dianggap sebagai seorang wira dalam menentukan. Misalnya apabila dia kata kerajaan PH mesti jatuh, maka jatuhlah kerajaan PH dengan langkah Sheraton dan sebagainya. Dan kita boleh faham dia punya silat sesudah itulah. Bagaimana dia telah meletakkan jawatan dengan tujuan untuk menjatuhkan Anwar dan kerajaan PH itu sendiri. Kalau tidak kerana kesilapan teknikal, tentu sudah Tun Mahathir telah menjadi Perdana Menteri bagi sebuah kerajaan tanpa parti politik. Jadi persoalan yang timbul, kemudiannya timbul satu pandangan yang agak serong terhadap Anwar Ibrahim daripada kalangan penyokong tegar mereka sendiri. Penyokong tegar, sebahagian daripada mereka mengatakan bahawa Anwar Ibrahim telah melupakan janji beliau dengan para pengikut tegarnya, iaitu untuk terus berjuang. Tetapi sekarang ini, kerana nak sangat jadi Perdana Menteri, telah mengikut, membuntut Dr. Mahathir dan akhirnya dia kecewa. Dan inilah yang menyebabkan rasanya persoalan timbul apakah reformasi Anwar Ibrahim ini sudah mencapai sedikit sebanyak kejayaan ataupun tidak mempunyai apa-apa kejayaan langsung seperti apa yang dialami oleh Parti 46. Ya, kemungkinan masa tidak menyebelahi Datuk Seri Anwar ketika itu, ya, ketika masih dalam penjara, ya, kemudian ketika masih dalam penjara berlakunya satu kebangkitan baru dalam negara kita ini dengan skandal 1MDB, ya, yang memperlihatkan
penglibatan Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Jadi ketika itu kemungkinan gelombang reformasi ini yang di kacamata pembangkang merupakan satu peluang ya untuk nak mendapatkan UMNO dan Barisan Nasional itu dengan meletakkan satu figura yang hebat ya ketika Anwar masih dalam penjara, tapi siapakah yang sebenarnya yang akan mengetuai gelombang untuk nak menepaskan UMNO ini? Tidak lain tidak bukan ya, melainkan Tun Dr. Mahathir sahaja. Jadi pengaruh itu agak besar ya dalam usaha untuk menumbangkan UMNO dan Barisan Nasional ya yang telah 60 tahun lebih memerintah itu. Jadi kesempatan itu kemungkinan Anwar masa itu tidak menyelimuti Anwar ya. Jadi terpaksalah Pakatan Harapan itu menggembelingkan kekuatan itu dengan meletakkan Tun Dr. Mahathir sebagai tokoh yang dapat menumbang, yang boleh kira menumbang Barisan Nasional dan juga UMNO. Dan ini memang berlaku sehingga kita pun seolah tidak percaya bahawa ya UMNO akan jatuh. Jadi inilah kesan dia itu. Jadi kalau Datuk katakan tadi itu, walaupun ada sedikit kecewaan di kalangan penyokong tegar Datuk Seri Anwar, tetapi masa tidak menyelbahi ketika itu untuk berpihak kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, sekarang ni kita soal perkara-perkara yang di sekeliling perjuangan Saudara Anwar Ibrahim tu kita akan banyak. Saya rasa saya ada persoalan yang banyak dan kita akan terus saja berbincang tentang ke mana perginya arah politik kita berasaskan kepada pengalaman yang kita lihat sebelum ini ya. Peranan Tun Mahathir sangat menarik. Kemudian bagaimana Lim Kit Siang terpaksa menerima realiti bahawa kehadiran Mahathir itu terpaksa disambut. Kemudian tiga tokoh secara bersama di antara Kit Siang, Anwar Ibrahim dan Mahathir boleh menumbangkan, tetapi hanya kemenangan yang sekejap saja. Jadi sekarang ni, Encik Harun, kita balik kepada reformasi balik. Apa sebenarnya falsafah yang terkandung di dalam reformasi Anwar Ibrahim itu? Kalau kita melihat rentetan peristiwa ketika itu, di mana ketika di bawah pemerintahan Tun, ya kita melihat banyak perkara-perkara yang dilakukan itu di luar daripada nilai-nilai demokrasi. Nanti dulu, Cik Arun. Sebelum tu kan, reformasi Anwar ini adalah adakah suatu falsafah perjuangan yang mendalam ataupun sekadar react kepada peristiwa yang beliau hadapi dengan Tun Mahathir, kemudian menggunakan reformasi itu sebagai batu loncatan untuk dijadikan sebagai senjata untuk dilawan Ibrahim. Apakah itu sudah memang falsafah perjuangan beliau? Misalnya kita kata, kita tengok sejarah perjuangan Baling misalnya, ataupun perjuangan-perjuangan Anwar dalam ABIM sebelum itu. Boleh Cik Arun bagi ulasan sikit bagaimana, apakah reformasi ini suatu falsafah yang mendalam ataupun reaksi kepada masalah beliau telah ditendang oleh Tun Mahathir daripada UMNO pada waktu itu? Saya rasa itu merupakan satu kelangsungan prinsip perjuangan Datuk Seri Anwar mahasiswa lagi, dan kemudian ketika dalam ABIM, dan juga ketika beliau di pihak pembangkang, dan juga ketika beliau dalam kerajaan. Jadi bila kita meneliti dan mengkaji prinsip-prinsip perjuangan itu tentang kesuburan demokrasi, tentang keadilan, tentang tadbir urus yang baik, tentang kesamaan dan sebagainya. Jadi prinsip ini saya melihat daripada awal lagi zaman beliau sebagai mahasiswa sehingga sekarang pun, bahawa nada perjuangan itu maksudnya masih berterusan sebagai satu prinsip perjuangan beliau. Jadi, cuma kalau Datuk katakan sebagai satu react ketika itu, memang satu kebetulanlah, sebab ketika itu kita melihat bahawa ruang-ruang demokrasi telah terhakis apabila
mengekang, Tun Dr. Mahathir mengekang kebebasan media, ya, kemudian projek-projek yang banyak kepada kroni, rasuah, nepotisme dan sebagainya. Jadi kebetulan ketika itu sebagai suatu lanjutan daripada perjuangan dengan melihat bahawa lompong-lompong yang begitu banyak ya ketika pemilihan Tun itu ya yang kita lihat ya mengekang kebebasan maksudnya ya kebebasan bersuara politik dan sebagainya. Jadi ini membawa kepada suatu kesan ya untuk nak memperluaskan lagi perjuangan PKR itu dalam arena politik di negara ini. Okey. Saya sekadar nak bagi satu data Cik Harun. Pada peringkat awal sebelum daripada penyertaan Anwar ke dalam UMNO, saya pernah menyebut kepada beliau pada waktu itu ialah walaupun saya ni orang yang tidaklah begitu rapat sangat dengan beliau, saya ni jenis manusia yang tidak ada orang yang betul-betul saya rapat. Jadi mungkin macam kita kata pelanduk liar sikit, tidak begitu apa tu. Saya kata, mengapa nak masuk UMNO? Tidakkah entah telah menghantar Fadil Noh masuk PAS? Dan Ustaz Fadil telah membuat sesuatu yang cukup baik. Pada waktu itu Ustaz Fadil Noh belum lagi lah menjadi calon pun untuk menjadi Presiden PAS. Saya kata macam tu. Jadi oleh kerana itu, dia kata macam ni. Sebenarnya pada waktu itu, orang yang dihantar oleh Anwar, tahu saya macam Fadil Noh, macam Ghani Samsudin dan sebagainya. Dia kata macam mana tak follow orang tu, dia kata anak ni kecewa dengan PAS, dengan Fadil Noh dalam PAS ni. Seolah-olah Fadil Noh pergi dalam PAS dan tidak boleh membuat sesuatu yang dia nak. Tiba-tiba bila dia nak buat reformasi, dia menerima PAS dengan baik sebagai rakan perjuangan. Apakah itu strategi perjuangan yang benar-benar mendalam dalam diri dia ataupun satu tindakan yang kita katakan reaksi ataupun satu pragmatisme yang ada dalam diri dan perjuangan Anwar? Boleh menerima siapa saja, boleh menolak siapa saja, asalkan sesuai dengan keperluan semasa itu. Sila Jarul. Okey. Ya, kalau kita lihat pada masa itu pengaruh dan kebangkitan PAS agak besar ya. Pengaruh-pengaruh ketika zaman pembangkang itu kita melihat terutama sekali di bawah pimpinan almarhum Ustaz Fadil Noh ya, di mana beliau telah dapat mengimbangkan tuntutan dan juga pihak-pihak lain seperti DAP dan beberapa parti-parti yang lain ya. Jadi dari dalam apa nama tu ketika Anwar dipecat ya, di mana Datuk Fadil Noh telah mengambil alih ya gerakan untuk membela Anwar ini. Jadi sebelum itu kemungkinan kita melihat bahawa Datuk Seri Anwar ini mungkin lebih percaya ya kepada sahabat-sahabat dalam PAS ya. Dalam usaha untuk nak membina kekuatan perjuangan dia dan sebagainya. Jadi kalau kita katakan sebagai satu react ataupun sikap yang pragmatis, itu kita tidak dapat pastikan. Cuma barangkali kita melihat bahawa beliau percaya keikhlasan yang ditunjukkan oleh Ustaz Fadil dan juga kawan-kawan dalam PAS itu ya, dalam usaha untuk dia membawa suatu perjuangan ya, yang perjuangan itu kemungkinan dilihat serasi dengan apa yang sedang PAS perjuangkan. Jadi kalau itu sebagai suatu katakan sikap pragmatis dan sebagainya, itu kita tidak dapat pastikan. Cuma atas kepercayaan beliau masih percaya kerana Anwar ini seorang yang amat percaya kepada orang lain. Keikhlasan dia itu di antara peribadi begitu dia punya nature, tabiat ya. Ya, Datuk. Okey, kita balik kepada persoalan asal saya. Apakah reformasi ini adalah mungkin kita clearkan sikit. Apakah reformasi ini adalah suatu falsafah yang mendalam
dalam diri Anwar Ibrahim ataupun satu logo perjuangan yang diambil oleh beliau secara pragmatik kerana masa itu orang suka kepada soal-soal seperti ini. Misalnya, orang kata Anwar ini seorang pejuang yang kiri. Apakah sesuai kekirian Anwar itu dengan apa yang disebut sebagai reformasi dalam perjuangan? Kita boleh menilai dalam dua keadaan. Yang pertama, ketika Anwar di luar kerajaan, ya, dengan prinsip dia bagaimana, dan yang kedua ketika Anwar dalam kerajaan, bagaimana prinsip dia. Jadi sama ada kita nak menentukan bahawa menggunakan slogan-slogan ini sebagai suatu benda yang pragmatis, sebagai satu perkara yang menjadi batu loncatan untuk dia terus berkuasa. Jadi kita boleh pertimbangkan di antara dua keadaan ini. Ya, satu, idealism dia sebelum berada dalam kerajaan, ya, dan yang keduanya, bagaimanakah idealism perjuangan dia itu ketika dia dalam kerajaan. Jadi ini boleh menjadi kayu ukur kita atas apa yang Datuk highlightkan tadi itu, ya, supaya benda ini mungkin sebagai satu kayu ukur untuk nak menilai apakah benar-benar perjuangan itu maksudnya bersifat slogan ataupun sebenarnya bagaimana sebenarnya? Ya, menyingkap balik perjuangan yang berlaku dan situasi yang ada pada waktu itu. Cuba kita tengok misalnya. Sebenarnya zaman Anwar, zaman Mahathir, Anwar dan Fadil Noh, itu zaman yang sangat cemerlang dari segi politik, perjuangan politik untuk orang Islam dan Melayu. Kita tahu bagaimana kuasa Mahathir dalam UMNO pada waktu itu dan Anwar sebagai calon yang benar-benar layak untuk menjadi Presiden UMNO dan kemudian Perdana Menteri. Sebab kita tengok kemajuan yang dicapai oleh Anwar dalam perjuangan politik dan perjuangan kerajaannya. Ya, perjuangan kerajaannya. Jadi saya rasa walaupun cepat, saya rasa saya ada pengalaman. Bila mula-mula Anwar masuk UMNO, dia kata orang bagi kat saya ni jadi timbalan menteri, timbalan menteri apa semua sekali itu. Saya tak nak, tapi itu saya pegang sampai sekarang. Saya tak nak sebenarnya, tapi tak apalah. Tapi kemudian dia berkembang cepat dan kita gembira kerana perkembangannya cepat dan dapat menundukkan segala termasuklah apa tu macam Tun Ghaffar masa itu dan sebagainya. Tetapi cepatnya naik Anwar itu merupakan satu lubang tempat yang kemudian dia jantung. Maknanya tidak semua orang menerima baik. Mana cepat naiknya dan sebagainya, kemudian berpindah daripada menteri menteri belia kepada sekian-sekian sehingga menteri pelajaran, kemudian akhir dan timbalan Perdana Menteri dengan maknanya jalan itu telah dibuka oleh Tun Mahathir. Kemudiannya sampai kepada satu peringkat di mana Anwar sudah alpa dengan kedudukannya, maka dia jatuhkan Anwar. Dan pada waktu itu kita mengharapkan supaya tiga, Mahathir dengan Anwar sebagai timbalannya dan Ustaz Fadil Noh dalam PAS, kita hanya menunggu bilakah kesatuan ummah akan terjadi dengan perpaduan yang terjadi di antara UMNO dengan PAS. Sesudah pada waktu itu, sebelum itu UMNO dan PAS ini cuba mengadakan satu kerajaan campuran dan kemudiannya Barisan Nasional dan kemudiannya gagal. Pada saya kegagalan itu adalah kegagalan biasa. Artinya pertautan politik antara dua gergasi perjuangan umat Islam Melayu dalam negara kita yang tidak diperkukuhkan oleh mana-mana pertubuhan ataupun NGO ataupun gerakan-gerakan massa yang berasaskan kepada Melayu dan Islam. Oleh kerana itu, politik sama politik itu bila tidak diperkukuhkan oleh pertubuhan-pertubuhan macam itu, maka dia akan hancur.
Tetapi pada masa Ustaz Fadil dan Anwar berada di pantas politik pada waktu itu, kita ada ABIN yang merupakan satu pendukung masa yang kuat untuk mendukung keteguhan perpaduan antara PAS dengan UMNO itu. Kita mengharapkan supaya itu dia berkembangan di Indonesia lagi. Tokoh-tokoh muda yang orang panggil tokoh reformasi masa tu, masa tu reformasi di Indonesia. Jadi mengapa hal senario ini boleh berlaku dengan secara sekelip mata dan pecah? Maknanya gerakan kita di Indonesia pun gagal dan gerakan kita pun gagal. Apakah falsafah perjuangan itu tidak begitu jelas dan diterima oleh masyarakat, tidak boleh digarap dan begitu, ataupun kerana kesilapan politik semata-mata? Okey, Datuk. Bila sampai kepada suatu masa yang hampir kemuncak, ketika Datuk Seri Anwar sudah pun menjadi Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Keuangan, yang beliau telah berjaya membawa satu pendekatan pembangunan ekonomi yang terbaik misalnya. Tetapi kita tidak sedar bahawa wujudnya satu jurang. Ya, beliau dengan tokoh-tokoh ABIM ataupun dengan ABIM itu sendiri ataupun dengan Fadil Noor daripada PAS, ya, kemungkinan Anwar merasakan bahawa dia sudah berada pada suatu tahap kekuatan yang kemungkinan tak perlu kepada pihak-pihak yang lain, ya, untuk nasihat dan sebagainya lah. Itu kemungkinan pandangan kita, kemungkinan tidak betul. Tapi ketika itu kita melihat bagaimanakah hubungan dia dengan ABIM, dengan gerakan-gerakan yang seumpama ABIM yang lain lah di luar daripada kerajaan itu. Kelihatan dia agak renggang dan tersisih, ya, menyebabkan Anwar berpindah kepada kelompok-kelompok lain dalam UMNO ini. Jadi hubungan itu sudah kelihatan kendor, ya, di mana Anwar sudah merasakan bahawa beliau sudah memiliki satu kekuatan yang besar dalam politik, ya, dengan kuasa yang begitu besar. Maka dia cuba, ya, untuk mengalihkan mempertahankan kedudukan dia itu dengan berpaut kepada golongan-golongan dalam UMNO, ya. Jadi sebab itu kita melihat bahawa wujudnya tim A, tim Awasan dan tim B dan sebagainya itu, ya, dan sebab kedudukan dia dalam UMNO pun bukanlah setenang seperti mana yang kita lihat. Dia pun sentiasa, maksudnya ada gerakan-gerakan dalam UMNO sendiri, ya, daripada veteran-veteran UMNO, kemungkinan Tengku Zali, Tun Ghaffar Baba, golongan-golongan veteran ini, ya, yang mereka merasakan bahawa Anwar ini orang luar yang dibawa masuk, ya, begitu cepat menaiki tangga itu, dan seolah mereka yang lama berjuang ini diketepikan. Jadi wujudnya konflik dalam UMNO itu sendiri menyebabkan Anwar terpaksa mengalih pandangan untuk membina kekuatan itu untuk nak mengambang pengaruh dia itu dengan mewujudkan proksi-proksi ataupun tim-tim yang tersendiri dalam UMNO itu. Okey, maknanya Anwar telah membuat satu perhitungan yang silap dengan menggunakan teropong ABIM untuk menilik keadaan yang terdapat dalam sebuah parti politik besar pada waktu itu yang bernama UMNO. Jadi ini mungkin satu kesilapan, melihat sesuatu yang berbeza dari perspektif lama. Jadi dia tidak tahu membezakan antara ABIM dengan UMNO, bagaimana dia dapat kuasa otonomi yang begitu hebat dalam ABIM dan merupakan tokoh yang tidak ada tolak bandingnya. Apabila dia masuk UMNO, dia juga menggunakan neraca yang sama untuk naik kepada peringkat lebih atas, dan dia boleh menggunakan Tun Mahathir, menggunakan pada waktu itu. Akhirnya beliau rebah begitu, kan? Tetapi saya ingat pada suatu waktu ABIM sendiri telah ikut dalam UMNO. Seolah-olah ABIM telah menjadi satu sayap kepada Anwar dalam UMNO, dan malah kadang-kadang dalam masa itu ABIM telah memusuhi PAS.
ABIM telah bermusuh dengan PAS, iaitu satu wadah perjuangan Islam yang sebelumnya dianggap oleh ABIM inilah wadah perjuangan politik saya sesudah kita membina ABIM dalam satu acuan yang membolehkan ABIM mengambil alih sama ada PAS ataupun parti-parti lain yang berjuang Islam pada waktu itu. Tapi adakah ini kesalahannya ataupun ada sebab-sebab yang lain? Ya, Datuk, betul. Kalau kita lihat pada akhir-akhirnya hubungan UMNO dengan PAS ini agak kelihatan renggang ataupun kendor. Ya. Ya, apabila ABIM pun sudah masuk dalam ada beberapa tokoh-tokoh ABIM yang dibawa masuk dalam UMNO untuk nak memperkuatkan UMNO daripada dalam itulah, kan? Jadi kemungkinan ini telah menimbulkan konflik dalaman di kalangan orang UMNO yang asal itu dengan kemasukan pemimpin-pemimpin yang dilihat sebagai Islamis, ya, dalam UMNO ini. Dan suasana ini kemungkinan telah mewujudkan satu kejutan budaya dalam politik pemikiran UMNO ini, ya, yang mana mereka melihat terdapat dua kepentingan, dua kumpulan yang berada dalam UMNO, iaitu kumpulan dan juga kumpulan yang asal UMNO yang asal lah. Jadi ketika itu kita melihat bahawa zaman pertumbuhan ekonomi, jadi semua orang akan bercita-cita untuk mengambil kesempatan, ya, untuk nak membina kekayaan dan sebagainya. Ketika itu ekonomi agak memberangsangkan, ya. Jadi kalau kita lihat bahawa banyaknya peluang-peluang ekonomi untuk direbut oleh mereka yang berada di tampuk kuasa. Jadi apabila datangnya satu kumpulan baru ini, kemungkinan mereka terasa terancam. Mereka akan terancam, ya, kemungkinan peluang-peluang mereka yang diingini untuk nak membina kekayaan daripada pertumbuhan ekonomi. Kebetulan Anwar pada masa itu menjadi Menteri Keuangan. Jadi ini kemungkinan perkara yang berlaku secara dalaman. Tetapi secara luarannya kita boleh merasakan bahawa hubungan dengan PAS pun agak tegang pada masa itu, ya. Anwar sudah mencapai suatu kedudukan yang baik dalam kerajaan. Ya. Saya nak tanya Cik Arun, berapa ramai para pengikut Anwar dalam UMNO yang keluar daripada UMNO mendukung reformasi Anwar pada waktu itu? Ataupun mereka macam kita katakan satu gelombang yang lebih banyak melahirkan buih daripada air dan geladak yang sebenarnya. Rupa-rupanya bila Anwar dipecat, berlakulah satu gelombang dan tunjuk perasaan besar-besaran, termasuk juga daripada orang-orang UMNO sendiri, dan saya menyaksikan seluruh negara pergi ke sana, dan saya masa itu duduk jadi pengarah Akademi Islam di Indonesia Melaya. Saya boleh menggunakan kemudahan-kemudahan di situ untuk faham bagaimana berlaku seolah-olah UMNO akan lingkup selingkup-lingkupnya, dan apabila mereka berarah pergi untuk nak meminta Tun Mahathir Mohamad sebagai letak jawatan pada waktu itu, keadaan sangat kritikal. Dan hanya kekuatan Tun Mahathir sajalah yang boleh menyetopkan, boleh memberhentikan gerakan itu. Dan itu bukan daripada unsur-unsur luar, tapi daripada faktor UMNO sendiri. Tetapi kemudiannya orang-orang UMNO itu semakin beransur-ansur balik, menyokong UMNO balik dan meninggalkan Anwar sendirian, dan nasib Anwarnya pula boleh bergantung dengan PAS pada waktu itu, yang memberi sokongan yang begitu sepenuhnya kepada PAS, terutama sekali kita punya Datuk Aziz lah, memberi sokongan yang sepenuhnya. Apa orang kata kepada Anwar pun dinafikan oleh Nik Aziz, sehingga Anwar pada pandangan orang-orang PAS merupakan tokoh baru perjuangan sesudah mereka kehilangan orang-orang macam Asri dan sebagainya. Jadi apa ulasan kita di sini tentang peralihan daripada disokong kuat oleh orang-orang UMNO yang terkejut dengan peristiwa itu kerana kebersihan Anwar
dalam UMNO pada waktu itu, dengan kemudiannya Anwar mendapat sokongan penuh daripada PAS. Anwar cuba dapat sokongan daripada orang-orang sosialis dan sebagainya, tapi sosialisme dalam negara kita ni tak payahlah siapa pun yang pimpin, terutama sekali kalau tokoh-tokoh kecil yang ada sekarang ni. Yang tokoh besar pada masa itu, Kasim Ahmad lah, profesor profesor yang kita hormati daripada Semelaya ada pun tak laku jual. Jadi oleh kerana itu hanya PAS saja yang bergantung, yang menjadi tempat pergantungan Anwar pada waktu itu. Jadi sejauh mana sumbangan PAS terhadap perjuangan Anwar menegakkan reformasi pada waktu itu? Kalau kita melihat apabila Anwar dikeluarkan daripada UMNO, kita tidak nampak tokoh-tokoh besar yang bersama dengan Anwar. Hanya tokoh-tokoh yang biasa-biasa yang ada pengaruh. Jadi itu pun mereka yang kemungkinan tidak mempunyai apa-apa kepentingan dalam UMNO. Jadi tokoh-tokoh yang ada kepentingan dalam UMNO, ya, mereka memikirkan tentang nasib mereka apabila sekiranya mereka menyertai Datuk Seri Anwar, ya, yang dikeluarkan daripada UMNO itu, ya, tentang masa depan politik dan sebagainya. Walau macam mana pun kita melihat dari satu sudutlah, Datuk, kemungkinan nasib mereka yang turut bersama dengan Anwar, ya, selepas daripada beliau dipecat gitu, perniagaan mereka terjejas, kedudukan mereka terjejas dan sebagainya, sehingga sebahagian besarnya tidak disambung kontrak ataupun muflis dan sebagainya. Jadi perkara-perkara ini memang suatu benda yang amat ditakuti di kalangan pemimpin-pemimpin UMNO sekiranya mereka terus bersama dengan perjuangan reformasi yang dibawa oleh Datuk Seri Anwar. Dan ketika itu memang, ya, ketika itu arwah Nik Aziz dan Ustaz Fadil Noor merupakan dua, ya, tokoh yang besar, ya, menyambut dan membela Anwar ini. Dan ketika itu kita melihat bahawa peranan, ya, PAS dalam usaha untuk nak membela Anwar ini bukan sahaja di atas, bukan tokoh itu sendiri, tetapi di atas prinsip perjuangan dia itu menentang rasuah, menentang ketidakadilan dan sebagainya, sehingga kekuatan yang digemblingkan itu menyebabkan Terengganu jatuh kepada PAS dan Datuk Seri Tan Sri Haji Hadi boleh memegang jawatan sebagai Menteri Besar akibat daripada sokongan-sokongan mereka bersama dengan Anwar dalam usaha untuk nak mengembalikan satu perjuangan dalam usaha untuk menentang kerajaan Tun pada masa itu. Jadi PAS pun mendapat laba politik yang besar akibat daripada bersama-sama dengan gelombang reformasi ini, ya, dan ya, ini ditunjukkan oleh bagaimana kerajaan Barisan Nasional itu kalah di Terengganu, ya, hanya satu penggan, ya, tetapi selepas daripada itu, ya, BN dapat berkuasa kembali. Jadi ini di antara bagaimana gerakan atau gelombang reformasi ini, ya, di mana PAS pun mendapat kesan ataupun mendapat laba daripada bersama-sama dengan gerakan ini. Okey, pada waktu itu kekuatan, saya rasa dia gabungan antara Anwar, Nik Aziz dan Lim Kek Siang. Maknanya PKR dan nama-nama yang macam-macam. Lah, okeylah. Perubahan pada nama tidak masalah lah. Kemudian PAS dan DAP. Dan gabungan ini telah merupakan satu gabungan yang mantap dengan Datuk Nik Aziznya, dan saya nampak pada waktu itu peranan Tan Sri Hadi Awang sangat minimum lah. PAS tu walaupun Haji Hadi jadi presiden, tetapi yang berkuasanya ialah Datuk Nik Aziz sebagai Mursyidul Am dan sebagai Menteri Besar,
dan artinya sebagai pemimpin de facto pada waktu itu. Saya tengok Haji Hadi pun sangat-sangat ragu dan takut kalau dia menentang Nik Aziz, dia akan jatuh pada waktu itu. Kemudian satu faktor lagi ialah Anwar sendiri dengan segala kekuatan yang diperolehi daripada bekas-bekas pimpinan ABIN. Bekas pimpinan ABIN yang sama ada telah melibatkan diri dengan secara langsung dalam parti politik ataupun yang mendukung politik Anwar ini, parti pimpinan Anwar ini daripada luar, sehingga menjadi suatu pergerakan yang cukup popular di kalangan orang Melayu. Yang ketiganya ialah DAP yang telah dapat meyakinkan orang-orang Cina supaya mendukung perjuangan mereka. Kita perhatikan pada peringkat awal reformasi yang berteraskan pada tunjuk perasaan dan sebagainya itu tidak disertai oleh orang-orang Cina yang melihat gerakan politik seperti itu sebagai satu gerakan yang sangat dicurigai. Mereka cemburu, takut mereka tergagal. Tetapi akhirnya mereka sedikit demi sedikit dengan segala masalah yang ada dalam MCA, begitu juga orang-orang India dengan segala masalah yang ada dalam MIC, join Anwar. Yet kita katakan Anwar belum lagi dapat memerintah, belum lagi dapat menang, kerana hanya satu sahaja, ialah kekuatan organisasi yang ada di dalam UMNO pada waktu itu. Walaupun Barisan Nasional telah menunjukkan kelemahan-kelemahannya, sampai saya tengok UMNO telah mengadakan satu polisi buka pintu yang begitu menarik, sampai kepada peringkat kawasan-kawasan UMNO pun kadang-kadang diberi kepada MCA sekadar untuk memancing undi orang-orang India daripada seluruh negara. Biarlah saya berada di satu kawasan tetapi saya menang dalam banyak kawasan. Dengan itu UMNO dapat mengekalkan kedudukannya. Dan menghairankan sekali bagaimana gerakan reformasi ini tidak berjaya dan UMNO terus. Sehinggalah muncul dalam pilihan raya lepas gabungan, dah faktor Mahathir pula berada di situ. Jadi macam mana kita nak baca keadaan ini, Cik Arun? Kita cuba berfalsafah sikitlah. Sama ada kita ni betul tidak betul, itu wallahu alam. Macam kita beribadatlah, Cik Arun. Ya. Kita lakukan ibadat, terserah kepada Allah. Kita bagi pandangan kita, terserah kepada masyarakat. Macam mana ulasan kita? Okey, itulah kalau kita melihat sepanjang sejarah perjalanan politik kita ini daripada tahun 22 dekad ataupun 3 dekad yang lalu. Cuma pattern sekarang ini, ya, pattern politik sekarang ini dalam bentuk yang bagaimana, satu bentuk yang boleh diterima oleh masyarakat. Apakah masih lagi kita berpecah kepada beberapa segmen, ya, di antara segmen yang bersifat idealism ataupun bersifat retorik ataupun bersifat identity, ya. Jadi sebab kalau politik kita ini dibina dalam kurang-kurangnya tiga unsur: politik wang, tentang wang, politik identity, ya, politik wang, identity, dan juga politik satu lagi tu yang saya pun tak ingat. Cuma dalam era perjuangan ataupun reformasi PKR sekarang ini, apakah adanya satu benda yang perlu kepada satu suntikan daripada idea yang telah lama mereka perjuangkan, ya, tentang soal tentang keadilan, soal tentang good governance, soal tentang kesebaran demokrasi dan sebagainya itu. Jadi apakah dilihat dalam bentuk yang sekarang ini masih relevan atau tidak? Jadi kita pun tidak boleh mengambil ringan faktor-faktor kekuatan yang ada pada UMNO dan juga PAS dan juga dalam DAP. Nah, jadi
jadi kita melihat perkara ini sudah tentulah memberi kesan yang besar dalam usaha kita untuk membina satu iklim ataupun satu landscape politik yang sebenarnya, di mana dalam keadaan kita pada hari ini berada dalam keadaan satu apa yang disebut sebagai ketidakstabilan ataupun politik yang agak haru-hara. Jadi kalaulah macam ni, apakah formula sebenarnya yang Malaysia perlu untuk nak reset negara ini, ya, yang sesuai, ya, dalam keadaan yang sekarang ini kita nampak keadaan yang amat genting lah. Jadi kalau kita fikirkan bahawa pendekatan yang PKR bawa itu dalam arus perdana sekarang ini, adakah dia masih relevan atau tidak? Ya, jadi inilah yang kita nak tengok, ya, kesesuaian tajuk yang kita bincang pada petang ini tentang reformasi. Nanti Cik Arun, sebelum kita melangkah masuk kita langkah border ni, saya nak bagi satu poin lagi dari segi sejarah. Dalam perkembangan selanjutnya sesudah ketiadaan Ni Aziz, maka berlakulah rasa PAS di bawah pimpinan Haji Hadi sebenarnya pada peringkat awal lagi pun tidak begitu seronok dengan DAP sebenarnya. Kemudian dalam perkembangan seterusnya, pada waktu itu Anwar masih dalam penjara. Jadi bila perkembangan seperti ini, PAS tidak seronok dengan DAP, kemudian Anwar terpaksa memilih antara PAS dengan DAP. Yang dipilih oleh Anwar ialah DAP, bukan PAS. Mungkin saya boleh faham secara personalnya, secara Anwar dia rasa dia macam dia dalam ABIM dulu, di mana dia merupakan satu personaliti yang begitu kuat di kalangan para pejuang Islam, dan dia kira macam PAS ni kacang lah. Diselesaikan masalah dengan DAP, kemudian diselesaikan dengan PAS. Tetapi tiba-tiba rupa-rupanya bila dia mendekatkan dirinya dengan DAP dan cuba menjauhkan diri dengan PAS, bukan kerana bencikan perjuangan PAS, tetapi kerana tidak mahu PAS ini mengeruhkan hubungan dengan DAP, kerana bagi dia orang Cina mempunyai kekuatan tertentu dalam menentukan politik dalam negara kita ini. Maka dengan itu, PAS rasa sangat berkecil hati, kemudian meninggalkan gabungan itu. Dan saya sendiri, bila Anwar baru saja keluar, saya rasa hari ucapan pertama selepas daripada Anwar keluar daripada penjara, dia pergi berucap dekat dengan rumah saya di PJ itu. Di Padang apa tu, saya duduk di section 11 di Padang. Dia kutuk PAS sehabis-habisnya. Saya tahulah dia kutuk PAS itu kerana pertama sekali dia nak ambil hati Tuan Mahathir. Yang kedua dia nak ambil hati DAP, tetapi cara dia kutuk PAS itu kalau dalam perkahwinan seolah-olahnya cerai tolak 3. Kemudian perkembangan selanjutnya macam nak dibincangkan oleh Cik Arun itu, PAS telah membuka satu ruang yang walaupun kecil tapi boleh dilihat oleh PKR sebagai satu ruang yang mungkin kecil lubangnya tapi boleh meneropong kepada satu dunia yang luas. Kata PAS, PKR tanpa DAP boleh lagi diterima oleh PAS. Maka apakah kata-kata PAS itu sesuai dengan falsafah dan dasar reformasi Anwar, ataupun sebaliknya merupakan satu kata-kata yang boleh dianggap sebagai omong-omong kosong? Okey, Datuk. Ya. Banyak andaian sebenarnya dalam konteks hubungan Anwar dengan PAS ini, ya, dengan dan juga dengan DAP. Cuma persoalan yang kita sentuh dulu tentang sebab-sebab
yang membawa kepada PAS menarik diri daripada Pakatan Rakyat. Dan kemudian adakah di sana satu benda yang kita tidak nampak, ya, supaya kekuatan yang ada pada UNRWA ini dengan kekuatan yang ada pada PAS ini cuba untuk dijarakkan, ya. Jadi tangan-tangan yang tidak nampak dalam konteks untuk mereka tak mahu kekuatan yang dimiliki oleh UNRWA dengan kekuatan yang ada pada PAS ini kalau disatukan. Jadi aset-aset yang kita tidak nampak ini cuba untuk mencari suatu jalan supaya wujudnya pertentangan, clash di antara Tan Sri Haji Hadi dengan Datuk Seri Anwar, ya, di kalangan dua kelompok parti Melayu yang dominan, ya, selain daripada UMNO itu mungkin menjadi musuh pada masa itulah. Tetapi kita pelik, ya, dalam keadaan PAS menarik diri daripada Pakatan Rakyat, ya, dan kemudian Anwar apabila awal keluar daripada penjara pada malam itu terus ya, menyerang PAS. Jadi kita pun terpinga-pinga sebenarnya apa sebenarnya yang maksud Anwar ketika malam pertama dibebaskan daripada Sungai Buloh itu terus menyerang PAS. Jadi ini kita tidak faham sebenarnya. Cuma mungkin katakan tadi cuba nak mengambil hati Dr. Mahathir, cuba mengambil hati DAP dan sebagainya. Tetapi impaknya amat besar, ya, sehingga mendatangkan luka yang dalam kepada orang-orang PAS. Oh, rupanya ini sebenarnya wajah Anwar, ya, yang selama ini kita sekurang-kurangnya kita memberi kepercayaan, kita menaruh kepercayaan walaupun tidak sepenuh hati, tetapi kita masih percaya lagi, ya. Tetapi dengan pada malam itu dia sebenarnya telah meluka hati kebanyakan orang PAS selepas dibebaskan daripada penjara Sungai Buloh. Cik Harun, ada setengah orang menyifatkan inilah keaiban peribadi yang ada pada Anwar Ibrahim, iaitu gelojok dan menganggap dirinya terlalu besar dan tidak mengambil kira banyak perkara sekelilingnya, terutama pada waktu itu PAS bukan lagi intim dengan UMNO. MN belum lahir lagi. PAS hanya berada di sisi dan walaupun secara rahsianya telah ada perhubungan dengan UMNO dalam kadar kita sama-sama bertanding 3 penjuru dan kita percaya dengan keadaan 3 penjuru ini kita boleh buat sesuatu. Kemudian selepas itu kalau terjadi apa-apa kita boleh berpakat. Yang ni keluar PAS nak jadi kingmaker ini, jadi kingmaker. Maknanya kalau sekiranya Anwar Ibrahim tidak menyerang PAS pada waktu itu dan kemudian apabila berada dalam keadaan menang di mana parti kecil macam parti Tun Mahathir walaupun ada janji, kita tahulah janji politik itu macam cinta palsu lah. Janji yang membawa akibat. Orang kata dalam politik kalau anda tidak membunuh dia, dia akan membunuh anda. Pada waktu itu orang-orang penyokong PAS boleh penyokong Mahathir dan PAS, penyokong Anwar boleh membantah. Maknanya pelantikan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri di waktu-waktu subuh hari macam tu, macam keadaan yang, dan pada waktu itu saya tidak tahulah, saya pun tidak pandai nak mengulas pendirian istana sebab istana itu satu perkara yang di luar daripada persoalan politik kan. Kita membincang politik di sini. Jadi berasas kepada senario yang ada itu, saya nak minta Cik Harun membuat satu gambaran apa realiti sebenar yang ada pada hari ini yang boleh kita kaitkan atau kita logokan kepada reformasi Anwar Ibrahim. Saya tak nak kata reformasi PKR, reformasi Anwar Ibrahim dan sebagainya. Apakah falsafah dan bentuk sebenar yang ada pada Anwar Ibrahim sekarang dan perjuangan reformasinya?
Dalam keadaan di luar kerajaan ini, kita dapat menilai sesuatu perjuangan itu pada asas ataupun atas prinsip yang utamalah, ya, yang atas prinsip utama. Tetapi biasanya apabila kita mendapat kuasa, prinsip perjuangan seperti mana yang kita war-warkan sebelum kita dapat kuasa itu, dia agak berlainan bagi setengah-setengah tokoh ataupun setengah-setengah orang lah misalnya. Karena idealism ketika berkuasa itu lain, sukar untuk nak mengimplementasi prinsip-prinsip perjuangan itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kedudukan PAS dalam kerajaan sekarang ini pun, kan, cuba kita lihat nilai PAS ketika di luar kerajaan dulu dan PAS ketika berada dalam kerajaan persekutuan sekarang. Nah, jadi banyak benda yang kita lihat maksudnya tidak mencapai, ya, yang sepatutnya kalau kita lihat bahawa mereka semestinya lah apabila dalam kerajaan pegang satu kementerian mestilah melaksanakan dasar-dasar parti. Ya, dasar-dasar parti itu dasar perjuangan mereka. Nah, tetapi nampaknya alasan bahawa kita tidak kita hanya sebahagian saja. Jadi soal tentang ini bidang kuasa orang lain, soal tentang Arab bukan bidang kuasa kita. Ada kementerian yang lain. Ya, berbeza dengan ada yang kita berada di luar kerajaan dulu, yang kita rempuh saja. Tetapi apabila berada dalam kerajaan, kita sedikit pun kadang-kadang tidak sesemangat di luar kerajaan, ya, dalam konteks undang-undang Islam misalnya tentang RUU 355 dan sebagainya, itu kita dah mula mengambil sikap pendekatan yang lunak bahawa itu suatu benda yang di luar daripada bidang kuasa kementerian yang kita. Jadi inilah yang Datuk katakan tadi itu, di antara prinsip perjuangan dengan di luar kerajaan, idealnya dengan ketika kita berada dalam kerajaan kita akan tahu. Sebab apa? Sebab ketika kita berkuasa, kita baru tahu game yang sebenarnya bagaimana. Berbeza dengan di luar kerajaan, kita anggap game itu adalah sesuatu yang menyeronokkan, yang bersemangat. Tapi apabila kita berada dalam kerajaan, kita tahu realiti macam mana dan kita sedang baru bermula game yang sebenarnya. Saya ada satu falsafah, Harun. Ya. Tapi falsafah perkahwinan lah. Dia kata orang yang sedang bercinta itu, satu couple yang sedang bercinta itu sebenarnya berada dalam mimpi. Apabila mereka kahwin, maka mereka sedar daripada mimpinya. Itu nantilah kita bincang minggu depan ni. Saya harap kita boleh bincang tentang PAS minggu depan tu, minggu depan ni. Jadi hari ni kita lanjutkan dulu. Kalau saya minta daripada Cik Arun, ini PKR, ini Anwar. Saya, kalau Cik Arun nak bincang tentang sejauh mana saki baki pengaruh dan kuasa Anwar dalam PKR, boleh Cik Arun bincangkan. Tapi saya tidak nak menggunakan kawit sebagai satu soalan. Tapi saya nak tanya lagi Cik Arun, adakah Anwar masih lagi mempunyai semangat untuk meneruskan reformasinya dan masih lagi mempunyai plan reformasi yang jelas dalam dirinya dan masih lagi mampu memperjuangkan reformasi itu sebagai suatu dasar dalam PH yang dia pimpin sekarang ini tanpa Tun Mahathir. Maknanya peluang itu sudah ada pada beliau. Jadi kita nak tengok Anwar, PH dan reformasinya apakah masih berfungsi ataupun sudah menjadi sejarah untuk kenangan semata-mata. Saya rasa di usia-usia yang agak lanjut ini, Datuk Seri Anwar tidak ada pilihan. Melainkan dia tetap bertegas dengan prinsip dia. Jadi, kalau dia tidak bertegas dengan prinsip itu, prinsip apa lagi yang hendak diperjuangkan?
Itu merupakan prinsip awal dulu, ya, sebagai suatu kenyataan bahawa daripada zaman remaja dia, zaman muda, zaman mahasiswa dia itu sehinggalah ke usia sekarang ini, itu maksudnya prinsip dia itu. Jadi kalau kita lihat perbandingan yang awal kita lihat di antara dua tokoh tadi, di antara Tun Dr. Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini, ya, yang mana satu yang berpegang kepada prinsip perjuangan, yang mana satu ya yang agak pragmatis, ya, membuat sesuatu cara yang di luar daripada adat tradisi. Kalau kita bacalah buku tentang Malaysian Maverick, Divine itu, jadi kita nampak bagaimana watak Dr. Mahathir. Kita nampak bagaimana watak Anwar, seorang yang berpegang pada prinsip perjuangan dengan seorang yang dengan sifat-sifat dia yang radikal, yang keras hati, ya. Jadi kita nak gunakan bahasa macam mana pun tidak tahu. Cuma kalau katakan Fir'aun kecil itu memang ada lah. Dia punya tindakan gaya sepak terjang politik itu dia ada, itu dimiliki oleh Tun misalnya. Okey. Ya. Jadi sekarang ni bila kita nak menilai, saya nak ulang balik bila nak nilai reformasi Anwar ini, apakah Anwar masih lagi mampu mempertahankan falsafah reformasinya kalaupun ada? Sebab selama ini kita belum nampak apa dia punya falsafah sebenarnya. Yang ada hanya slogan itu reformasi, tetapi satu doktrin perjuangan yang jelas. Kalau saya tak nampak juga dengan dalam buku-buku Anwar Ibrahim yang beliau tulis dalam penjara dan sebagainya, kita nampak satu dasar atau doktrin tentang reformasi yang solid yang mau diperjuangkan oleh Anwar, ataupun saya tak nampak juga ahli-ahli fikir yang menjadi tulang belakang kepada Anwar Ibrahim. Mungkin pembacaan saya kurang, tetapi saya tak nampak ada satu doktrin yang agak eksklusif, yang boleh menerangkan apa dasar dan ke mana kita nak pergi berasaskan kepada reformasi ini, ataupun hanya sebagai begitu saja dan Anwar perlu merangka satu falsafah perjuangan lain yang lebih pragmatik, yang lebih praktikal dan sebagainya. Ya, itu kalau difikirkan bahawa perubahan ataupun keperluan terkini, ya, dalam konteks bagaimana perjuangan itu hendak diterjemah ataupun dibawa ke lapangan. Sudah pastilah ada di sana satu adjustment ataupun satu penjajaran baru politik, ya, dalam bukan setakat realiti perubahan-perubahan ekonomi lokal dan juga tempatan, tetapi juga pada saingan-saingan politik itu sendiri. Jadi apakah untuk kita nak melihat bahawa adanya lompong-lompong yang ditinggalkan oleh PAS ataupun UMNO sendiri dalam falsafah perjuangan masa kini, dalam perjuangan masa kini ini, yang perlu kepada PKR ataupun Datuk Seri Anwar memikirkan, ya, kalau dia memikirkan untuk negara ini, untuk memilih untuk reset negara ini, sudah sepastinya di usia yang akhir-akhir ataupun ini dia perlu membuat satu penjajaran semula tentang bagaimana realiti prinsip-prinsip perjuangan, iaitu untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dan tuntutan dan juga permasalahan-permasalahan semasa yang agak gawat pada hari ini. Jadi sekarang ini pun kalau kita lihat politik kita tidak ke mana, ya, walaupun oleh istilah katakan kerajaan Melayu Islam, tetapi dia tidak membawa apa-apa makna dalam keadaan, ya, yang agak parah ini. Jadi kalau orang sakit itu kanser ini sudah sampai kepada kanser pada peringkat yang keempat, yang keempat ataupun kelima. Jadi kalau diberi peluang kepada Datuk Seri Anwar untuk nak memegang jawatan politik sebagai pemimpin atau Perdana Menteri, ya,
Saya rasa mungkin beliau tidak tidak sempat dalam keadaan ekonomi ataupun sistem kita yang agak kucar-kacir buat pada masa ini. Okey, Cik Harun. Ya. Kehadiran amanah dalam PH, adakah boleh Anwar gunakan sebagai rakan baru buat menggantikan PAS dalam perjuangan menegakkan reformasinya sehingga dikatakan ada satu sayap Islam? Sebenarnya amanah ini kalau kita banding dengan PAS, saya tidak berani nak mengukur siapa yang lebih baik. PAS ini kita katakan sebuah parti politik Islam tradisional yang begitu kuat tapaknya di kampung-kampung dan sebagainya dalam kawasan majoriti Melayu macam Kelantan, Terengganu, Kedah, Perlis dan sebagainya. Tetapi amanah adalah sebenarnya sebuah parti politik radikal. Sebenarnya sebuah parti politik radikal yang sanggup bersekongkong dengan DAP sama ada oleh kerana kealpaan mereka tentang keburukan yang ada pada DAP ataupun kerana kebijaksanaan mereka menyesuaikan diri dengan siapa saja yang berada di hadapan mereka itu. Jadi persoalan saya, tidakkah boleh amanah menjadi satu rakan baru kepada Anwar yang bukan setakat ikut Anwar. Ini mungkin saya rasa kelemahan Anwar sikitlah. Dia mahu semua orang menjadi pengikutnya, menjadi pak turut. Tapi dia tidak bersedia untuk melihat orang lain sebagai sesuatu yang lebih mahal daripada mungkin dalam satu situasi lebih baik daripada dirinya sendiri untuk memperjuangkan idealism dan sebagainya. Jadi adakah dia boleh menjadikan amanah ini sebagai rakan baru yang walaupun miskin dari segi rakyat tetapi kaya dari segi idea perjuangan, terutama sekali perjuangan reformasi? Okey, Datuk. Kalau kita bersandarkan kepada amanah, kemungkinan amanah ini suatu parti yang tidak begitu dominan lah berbanding dengan PAS itu sendiri. Karena kalau kita lihat pengaruh-pengaruh amanah pun hanya berlegar ya di kalangan mereka yang memahami Islam yang dikatakan Islam progresif, ya, membawa pendekatan yang progresif. Cuma semangat yang ditunjukkan oleh pimpinan amanah itu untuk nak menjadikan melihat Islam itu satu dalam satu wacana yang inklusif, ya, dengan melihat kepada pencapaian di Turki misalnya dan pemikiran tokoh-tokoh di Tunisia, di Timur Tengah yang agak progresif. Jadi pendekatan itu cuba untuk nak dibawa sebagai meraih kehendak-kehendak perubahan semasa dalam usaha untuk nak memperseimbangkan sifat-sifat yang ada pada setengah parti-parti politik yang kemungkinan yang ada kelihatan yang agak chauvinis, yang agak nasionalis, yang agak tradisionalis. Jadi idea yang dibawa itu adalah untuk membawa satu pendekatan yang progresif, ya, seperti mana yang sebutkan tadi itu dalam keadaan masyarakat kita ini yang kelihatan terarah kepada satu arah pemikiran. Ya, jadi kalau kita lihat dalam dia dibawa oleh pemimpin itu kepada satu arah pemikiran saja. Apa yang dikatakan oleh presiden dia, itu jalanlah, ya, yang tidak berani untuk nak menentang arus. Karena apa? Karena itu sebahagian daripada pemikiran dicorakkan oleh pimpinan itu sendiri. Cuma kalau PAS ini dapat membina kekuatan pemikiran pengikut-pengikut dia yang lebih progresif, yang lebih terbuka, ya. Jadi saya rasa dia menjadi satu aset yang sebenar kepada parti Islam itu sendiri.
Jadi tapi malangnya dalam keadaan buat masa sekarang ini pendekatan seperti itu agak belum dapat tercapai, kerana kita nak kata pun tak boleh juga. Cuma apabila pernikahan kita ini sudah dipajak oleh satu arah, bermakna kita akan berada dalam satu kejumudan. Jadi kita harap akan ada perubahan-perubahan selepas daripada ini dalam parti-parti Islam ini itu sendiri. Cik Arun, ya, apa Cik Arun punya tanggapan Anwar tanpa DAP? Okey. Maknanya kalau kita buat bisnes, apakah dalam perimbangan ini, langkah yang kritikal ini boleh memberi keuntungan ataupun boleh memberi kerugian? Kita cuba jadi orang yang mahir dalam, kita katakan dari segi kita panggil dari segi tak apalah kalau dalam perniagaan kita katakan risiko. Kalau katalah Anwar membuat keputusan untuk meninggalkan DAP dan balik kepada PAS dengan harapan bahawa PAS jujur dengan kata-kata PAS, dan PAS sendiri pula terjebak dengan satu keadaan yang rumit sekarang ini apabila beliau telah memilih PN dan menolak BN dan sebagainya. Itu kita bincangkan lain kalilah pada masa depan. Tetapi Anwar tanpa DAP, sejauh mana kuat dan sejauh mana lemahnya? Dalam perniagaan ini, kalau kita nak lebarkan pengaruh dan keuntungan, kita kena ada joint venture, kena ada JV. Jadi dalam realiti politik di Malaysia ini, buat masa sekarang ni sukar untuk mana-mana parti politik bergerak secara solo. Dia perlu kepada kemah besar. Ya, jadi UMNO pun tak boleh dia bergerak secara solo, PAS pun tak boleh bergerak secara solo. Dia tidak akan berkembang. Dia tidak akan berkembang. Begitu juga PKR, begitu juga DAP, begitu juga Amanah. Jadi kalau kita melihat bahawa kekuatan Pakatan Harapan ini, dia berada dalam satu kemah yang besar. Amanah dia tidak akan menang tanpa sokongan daripada PKR, tanpa sokongan daripada DAP. Ya, begitu juga PKR tidak akan menang di kawasan-kawasan yang macam mana sekalipun, tanpa wujudnya joint venture, tanpa wujudnya kemah besar, tanpa wujudnya satu pakatan, maka ini realiti yang telah berlaku di Malaysia. Tapi kalau macam tu, mengapa pula mereka DAP dan PKR khabarnya lah akan menggunakan lambang masing-masing yang berbeza? Maknanya seolah-olah ada kerenggangan, ada kecemburuan, atau sekurang-kurangnya ada main wayang dalam PH. Bila berhadapan dengan keadaan berat di Johor Bahru macam naga sudah nak menelan mereka itu, maka mereka terpaksa berpecah untuk menyelamatkan diri. Macam mana tu? Kita tidak memahami hakikat ataupun realiti apa yang berlaku dalam isu ini. Cuma pilihan di negeri ini tidaklah begitu signifikan. Cuma dia menjadi tanda aras untuk nak uji. Ya, untuk nak uji Pakatan Harapan itu bila masuk kepada fasa pilihan raya umum yang ke-15 ini. Dari soal penggunaan logo dan sebagainya itu akan dibuat kemungkinan akan dibuat kajian ya tentang keberkesanan ya. Jadi di pilihan raya Johor ini kalaupun adanya beberapa perkara clash di antara dua parti ini berkaitan dengan logo, kemungkinan itu akan dibuat satu ujian ataupun satu kajian ya tentang bagaimana penggunaan logo masing-masing. Jadi maknanya ini satu eksperimen lah. Satu eksperimen boleh
Boleh jadi, boleh jadi. Maknanya hilang sebuah negeri tidak berartinya satu indikasi kepada kejatuhan untuk berkuasa di sebuah negara, begitu kan? Ya, boleh jadi. Okey, kita terima macam itulah. Cuma sebelum kita masih ada masa lagi, saya nak tanya lagi apakah reformasi ini masih relevan dalam perjuangan Anwar dan PKR? Ataupun mereka perlu dengan segera mencari satu alternatif. Tidak lagi, sebab reformasi ini macam bagi saya, bagi setengah orang tu sudah menjadi satu perkara yang basi, retorik yang basi. Macam juga retorik sesemua parti-parti lain. Nah, tapi sebelum itu saya nak tanya lagi. Kalau kita katakan Cik Arun kata amanah tidak boleh dijadikan sebagai tonggak baru sebagai ganti PAS oleh Anwar Ibrahim. Macam mana pula dengan parti-parti kecil macam parti saudara Ibrahim Ali? Saya tak ingat parti apa, parti Putra. Putra. Saya lebih ingat parti Ibrahim Ali sebab nama Ibrahim Ali itu mungkin lebih besar daripada nama parti Putra itu sendiri. Adakah tidak boleh dijadikan kawan dalam perjuangan? Kita tahu antara Anwar dan Ibrahim Ali ada satu ikatan yang cukup ketat, cukup rapat. Mereka itu sama-sama anak-anak perjuangan yang bermula daripada dululah masa Ibrahim dulu ITN pada waktu itu. Tidakkah mereka boleh bersatu balik? Soalnya dari segi politik, dari sudut politiknya, parti-parti kecil ni dia tidak begitu signifikan sebenarnya. Hanya wujud ketika isu-isu yang tertentu dan juga ketika pilihan raya. Sebab jadi saya katakan tidak signifikan sebab apa, dia parti politik ni dia memerlukan satu kekuatan akar umbi kan. Kekuatan akar umbi dan juga dari segi bagaimana prinsip-prinsip perjuangan itu. Kalau tidak ada kekuatan akar umbi dan juga prinsip-prinsip perjuangan yang dipahami oleh khalayak, maka dia sukar. Cuma PKR ini pun satu supplemen yang saya jelaskan tadi, dia perlu kepada penggemblengan kekuatan kemah besar. Sebab kalau kita lihat dalam pilihan raya yang sebelum ini, pilihan yang ke-13 misalnya. Ya, dalam Pakatan Rakyat dulu, PKR, PAS dan DAP, Pakatan Rakyat dia tidak mempunyai golongan-golongan grassroots yang seperti mana yang PAS. Misalnya apa yang saya lihat pada masa itu, pekerja-pekerja dalam pilihan raya tidak ada. Mereka bawa selungguk buluh dan tinggalkan di depan jabat PAS, dan pemuda-pemuda PAS lah yang pasang pacak bendera dan sebagainya. Jadi kita melihat bahawa mana-mana parti kalau tidak ada kekuatan akar umbi, dia agak susah. Jadi kalau Datuk sebutkan tentang parti Putra atau parti-parti yang lain berjasa dan sebagainya itu, ya dia tidak begitu amat signifikan. Ada begitu-gitu sajalah ya tentang satu isu, dua isu mereka dapat mana tetap akan menjadi parti nyamuk yang tak mempunyai banyak perhitungan lah. Ya, kelihatan begitu Datuk sebenarnya. Ya. Nanti apakah saya balik pada soalan tadi, apakah reformasi Anwar Ibrahim ni masih relevan sekarang? Saya dengar Datuk Haji Hadi kata dulu masa perikatan itu tidak lagi relevan, maka kita tubuhkan Barisan Nasional. Ini saya ikut Tan Sri Haji Hadi lah. Bila Barisan Nasional tidak lagi relevan, kita tubuhlah PN. Itu saya nak berhenti setakat tu lah, bukan nak ulas ini. Tetapi kalau kita sejauh perbincangan kita, Cik Arun, nampaknya reformasi ini agak-agaknya sudah ketinggalan zaman. Sudah ketinggalan zaman, baiklah kita jadikan dia sebagai satu nostalgia.
dalam perjuangan, dan kita anggap sebagai kalau kita melancarkan roket ke bulan, maka perlu reformasi ini dianggap sebagai kulit pertama yang tanggal daripada sebedo apa tu sebenarnya yang terus meluncur ke atas, dan perlu pada kepada nama yang baru, kepada tidak lagi nama Suyus misalnya, nama apa-apa lagi untuk melihat kepada perjuangan yang akan datang. Mungkin lebih sederhana, lebih mewakili hasrat masyarakat lebih umum dan sebagainya, sebab tidak semua orang boleh menerima reformasi itu. Sebab dalam masyarakat kita, reformasi mungkin memerlukan satu budaya hidup masyarakat yang agak berbeza. Itu tidak semestinya pandangan saya, Cik Harun. Ini andaian yang saya berikan. Saya nak tengok apa pandangan orang awam. Mungkin Cik Harun boleh mewakili masyarakat umum kita. Sebab saya nampak Cik Harun ni boleh diterima sebagai seorang yang cukup independen dalam memberi ulasan. Macam mana? Okey, kita berhadapan dengan generasi baru. Generasi baru yang ialah kalau dari segi pilihan raya itu generasi yang 18 ke atas lah, maksudnya golongan-golongan yang baru. Jadi apakah sebenarnya menu untuk kita hidangkan kepada mereka? Jadi apa sebenarnya mereka nak dari segi politik ini, apa sebenarnya generasi ini nak? Kalau kita ini Harun, kalau kita nak bangkit nak kaitkan reformasi dengan generasi baru, pemimpin generasi baru yang muncul di hadapan kita ialah Syed Siddiq lah. Walaupun saya tidak mengiktiraf Syed Siddiq sebagai seorang yang mampu memimpin. Tetapi daripada Syed Siddiq dan gerakannya, begitu juga gerakan-gerakan muda yang lain, kita belum nampak apa sebenarnya orang muda mahu, kecuali tak mahu kepada orang tua. Itu bukan dasar perjuangan. Kalau perjuangannya kami yang pimpin dan kami tak nak generasi lain yang pimpin, dalam satu psikologi, dalam psikologi manusia dan masyarakat, kita katakan berlaku gap antara generasi. Itu saja. Tapi dia tidak didokong oleh satu falsafah perjuangan. Apakah gerakan muda yang ada sekarang ini mendokong cita-cita reformasi Anwar Ibrahim itu, ataupun mereka mempunyai cita-cita perjuangan yang lain yang perlu disesuaikan dengan Anwar Ibrahim? Sebab sekarang ini Anwar nak menjadi tokoh reformasi seperti mana beliau dalam umur 40 plus dulu, saya rasa sudah berbeza. Dan dia kena faham, macam Cik Harun kata, apakah hasrat orang muda sekarang ini? Apakah nak reformasi sebagai retorik macam yang dilaungkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, ataupun mereka perlu pada sesuatu yang lain? Jadi falsafah Jokowi misalnya, membawa ibu negara Indonesia dan nama pula Nusantara misalnya. Saya bunyi Nusantara itu seolah-olah Jokowi mengkhianati kesatuan bangsa kita, sebab antara Melayu, Indonesia dan sebagainya, itu kita katakan kita mempunyai dunia kita ialah besar, iaitu Nusantara. Dan akibat daripada Jokowi menamakan bandar barunya sebagai Bandar Nusantara, sudah ada pun Melayu-Melayu Sumatera dan Melayu-Melayu di Borneo itu telah bangkit menafikan kemelayuan mereka itu dan mengatakan kami adalah orang Dayak Islam yang mahu memperjuangkan berasaskan kepada kepentingan suku Dayak di Pontianak dan sebagainya. Ini masalah-masalah yang serpihan begitu. Bolehkah Anwar menyatukan balik segala banyak komponen di bawah ini dengan satu asas perjuangan baru dan menjadikan sebagai reformasi ini sebagai satu
nostalgia perjuangan yang dibina di atasnya sesuatu falsafah perjuangan yang lain. Okay. Kalaulah persoalan saya itu betul, boleh dijawab. Saya pun tak pasti bagaimana. Cuma dalam kita berhadapan dengan krisis dalam menentukan falsafah perjuangan politik ini. Ya, kalau katakan reformasi itu sudah pun basi yang sesuai ketika umur Anwar 40-an dulu, sekarang ini dah 70-an. Dia perlu kepada suatu maksudnya turning point yang baru, ya. Jadi apa sebenarnya dalam menentukan turning point yang baru ini? Kalau seorang pemimpin yang hebat, dia seorang pemimpin yang hebat, dia melahirkan pemimpin-pemimpin yang hebat. Bukan seorang pemimpin yang hebat, dia tidak hebat kalau dia hanya setakat melahirkan pengikut-pengikut yang ramai. Okey. Jadi sekarang ini ada atau tidak kita punya pendekatan. Saya 2-3 hari yang lepas baru saya nampak gerakan pemuda dalam PKR itu cuba untuk nak melahirkan Anwar Ibrahim legislative internship yang melahirkan bakal-bakal pengganti pelapis muda dalam parti ini, ya, yang mana mereka ini akan akan dilatih, akan dipilih, akan akan dicanai, ya, tentang politik, tentang dasar-dasar awam, tentang tabit urus yang baik, tentang kesuburan demokrasi dan sebagainya. Jadi dalam program yang beginilah kita melihat wujudnya satu idea yang signifikan, ya, dalam usaha untuk kita nak membentuk suatu pandangan bagaimana politik yang seharusnya gerakan-gerakan ataupun orang-orang muda ini, ya, melihat dalam satu dimensi politik yang seharusnya berada dalam landscape negara kita. Jadi kita tidak membiarkan golongan muda-mudi ini terkontang-kanting. Apa sebenarnya politik? Jadi ini yang menjadi masalah kita. Itu sebab tu saya katakan tadi bahawa kita berhadapan dengan krisis ini. Kan? Encik Harun, yang saya peliknya orang-orang muda ini macam apa dia Adli, ya. Sesudah menyepi sekian lama, tiba-tiba muncul buat tunjuk perasaan atas satu kes, iaitu kes apa tu? Azam Baki. Jadi bukan satu kes negara yang dapat dianggap oleh hampir semua orang sebagai isu asas. Ini isu-isu peribadi yang kita katakan ada terselit banyak isu-isu politik semasa yang sangat personal. Tiba-tiba dia muncul itu. Macam saya rasa kalau macam itulah pemuda kita sekarang perjuangan dia. Saya rasa mereka tidak mempunyai satu falsafah. Yang oleh kerana itu perlu orang macam Anwar Ibrahim yang kita katakan evergreen. Macam Tun Mahathir juga lah. Macam evergreen pemimpin. Dia perlu balik kepada root semula. Tidak lagi terhayung-hayang dengan di awang-awangan perjuangan bernostalgia dengan PKR dan sebagainya, supaya dia sekarang ni kalau saya bandingkan dengan antara Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir, saya rasa lebih Tun Mahathir dari segi pergerakan, cepat pergerakannya walaupun sakit-sakit dan sebagainya. Jadi ini kita perlu pada seorang Anwar yang boleh reformkan perjuangan politik dalam negara kita. Walaupun dia mungkin tidak berjaya mereformkan perjuangan kerajaan kerana kita katakan soal faktor masa, tetapi dia boleh dilihat sebagai orang yang mampu melahirkan satu gerakan baru dalam perjuangan. Bagilah nama apa sekalipun, kalau ia merupakan pergerakan yang wajar, akan diterima oleh umum. Okey, Datuk. Kita ada Prof. Zainal, Cikgu Rahim dan sebagainya itu. Mungkin mereka dalam 20 minit lagi, kemungkinan mereka ingin... Saya tidak nak habiskan masa, saya janji dah.
Ya. Cikgu Rahim pun dia tidak tunjuk muka dia tunjuk gambar dia, Prof Zainal. Ada ke Prof Zainalnya? Ada tu. Prof Zainal ada. Tapi dia pun tak nak tunjuk muka dia. Kita janji dia orang yang nak bagi pandangan, bagilah muka sikit. Kita pun kita panggil gayung bersambut. Kalau kita yang duk jemput-jemput, kita punya pengalaman sebelum ni, kita jemput 3-4 kali pun dia buat diam, itu jemputan yang sangat memalukan kita lah. Saya sudah membuat keputusan dalam forum ini, orang yang nak menyampuk, tunjukkan wajahnya, senang. Kita boleh berbincang. Kalau tidak, saya hanya menganggap mereka hanya datang untuk mendengar dari dekat lah. Itu. Jadi saya sayanglah tokoh-tokoh kita yang ada dalam itu. Jadi tak apalah, saya cuba meringkaskan sikit. Kecuali kalau Datuk Zainal kita ada masa lagi, kalau beliau nak bagi pandangan dia, kita boleh bagi masa yang cukup lah untuk beliau bagi pandangan. Tamu saya pun tidak nak menurunkan saya sebagai peminta sedekah daripada pandangan orang lah. Gitu kan? Jadi itu Cik Arun, itulah terpaksa saya pegang kesudahan ni. Jadi Cik Arun, saya bagi satu poin seterusnya lah. Apakah yang Anwar mahu dia dikenal? Sebagai tokoh perjuangan ataupun seorang ahli politik yang berjaya? Ini saya nak bagi gambaran kesilapan apa tu Presiden sekejap Indonesia itu. Nama apa? Gus Dur. Dia sepatutnya menjadi guru bangsa sejak daripada dulu sampai akhir, dan apabila Pak Harto dengan silat politik dia minta supaya Gus Dur itu campur tangan dalam politik, maka Gus Dur telah campur tangan dalam politik dan tersalah perhitungan sampai menjadi presiden yang sangat tidak efektif. Maka Gus Dur telah kehilangan nama sebagai guru bangsa. Saya rasa mungkinlah Datuk Seri Anwar Ibrahim juga banyak ditegur oleh kawan-kawan dulu, teruskan sebagai seorang pejuang gerakan pada waktu itu, dan jangan campur politik. Tetapi jawabnya, itu jawab kepada saya sendiri. Kalau saya tak masuk politik, perjuangan saya dalam Abing sudah rampat, sudah rampat jauh Kelantan, sudah rapat ke siling. Maknanya masa depan perjuangan saya tidak ada lagi. Okey, sekarang ni kita tidak boleh balik ke situ. Kita hanya boleh menilai keadaan yang akan datang. Apakah beliau sebagai seorang tokoh bangsa kita, tokoh negara kita, cuma kita tidak tahu apakah ketokohan sebenar yang beliau mahu supaya dilabelkan diri dia dengan ketokohan itu. Seorang pejuang bangsa atau seorang ahli politik dalam karya hidup dia. Kita agaklah, kita nak tanya dia orang atas, kita orang bawah, susah kita nak berhubung dengan dia. Macam mana, Cik Arun? Tengok kepada idea-idea besar. Idea-idea besar dalam konteks membawa kepada perubahan negara, membawa kepada perubahan pemikiran masyarakat daripada satu level yang... Begini Cik Arun, kita cuba masuk ke dalam hati nurani Anwar sekarang. Sama ada dia benar atau tidak benar, kita cuba menilai apa yang dia mahu sebenarnya. Nak dikenal sebagai seorang pejuang bangsa atau nak dikenal sebagai seorang pejuang politik? Kedua-dua tu Datuk, dia tak boleh dipisahkan. Macam mana kalau kita nak dikenali seorang pejuang bangsa, kalau kita tidak ada kuasa untuk melakukan perubahan kepada bangsa dari segi merubahkan minda masyarakat, melakukan reformasi sistem, jadi macam mana kita boleh tak pisahkan di antara pejuang dia
batang tubuh dia sebagai seorang pejuang bangsa dengan seorang pejuang politik. Karena kalau pejuang bangsa, dia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa dia terlibat dalam politik, yang seharusnya dalam politik itu bila dia berkuasa, dia boleh melakukan perubahan kepada masyarakat, kepada negara, kepada sistem, mengubahkan minda masyarakat. Ketika itu barulah kita dapat menilai dia. Jadi kalau kita menilai tokoh-tokoh dulu, Soekarno macam mana, Mahatma Gandhi macam mana, ya, Jamal Nasir macam mana, ataupun Winston Churchill macam mana, ya. Jadi apakah sebenarnya penilaian kita kepada tokoh-tokoh itu, ya, adakah mereka itu hanya dikenali sebagai pejuang bangsa? Okey, Cik Arun. Ya. Saya yang sebodoh ini, kalau Cik Arun minta saya menilai Soekarno, Pak Karno, saya katakan dari segi politik, Soekarno seorang ahli politik yang gagap. Tetapi dari segi perjuangan, Soekarno adalah seorang pejuang bangsa yang tidak ada tolak bandingnya dalam sejarah Indonesia maupun sejarah bangsa kita di Nusantara ini. Seorang pejuang bangsa yang begitu hebat. Tapi dari segi politiknya, beliau tersilap langkah di hujung perjalanannya apabila beliau memilih, ini pada pandangan saya yang cerdik inilah, apabila beliau memilih populariti dan meninggalkan disiplin perjuangan berorganisasi. Mana dalam bahasa kita dengan Anwar, mungkin satu kesilapan Anwar Ibrahim ialah beliau cepat melenting dan keluar daripada UMNO pada waktu itu dengan harapan populariti diri beliau di luar UMNO boleh membawa dia kepada kejayaan, tetapi akhirnya beliau kecundang dalam hal itu. Dan saya banyak mengulang-ulangkan hal ini. Sesiapa saja yang mengambil keputusan untuk memilih populariti berbanding dengan organisasi yang disiplin dan sebagainya, saya rasa ada kemungkinan dia kecundang. Jadi oleh kerana itu sekarang ini sesudah berjalan begitu jauh, Anwar Ibrahim sudah berjalan begitu jauh dengan perjuangannya, apakah beliau masih perlu diperkenalkan sebagai seorang ahli politik yang berjaya, tetapi ataupun seorang pejuang bangsa yang walaupun tidak berjaya dari segi politik, tetapi beliau tetap dikenang oleh bangsa sebagai seorang pejuang yang menentang keburukan dalam pemerintahan pada waktu itu. Macam mana, Cik Arun? Ya, saya rasa yang kedua tu, dia Cik Arun jawab, saya nak tutup suara saya sebab orang nak azan dekat rumah saya ni. Mula azan saya tutup dan kalau habis azan itu baru saya nak buka, dan kalau Cik Arun sudah habis pun kita tutup sajalah perbincangan kita ni. Azan tu. Cik Arun teruskan. Oh ya. Suruh teruskan. Okey. Saya rasa dalam persoalan yang isu tadi itu, Datuk, saya rasa lebih baik dia meninggalkan legasi sebagai seorang pejuang bangsa, ya, dengan idea-idea reformasi dia, ya, kerana itu akan dikenang. Sebab apa? Selama mana kita berhadapan dengan kebobrokan sistem ini, ya, sepanjang zaman kita tidak tahu sampai bila, tetapi idea-nya itu terus segar hidup, ya. Idea-idea tentang pembaharuan, tentang reformasi, tentang keadilan, kesamaan itu suatu benda yang hidup sebenarnya, daripada dia meninggalkan legasi dia sebagai seorang pejuang politik, ya, yang saya rasa belumlah sampai ke tahap yang betul-betul berjaya walaupun dia telah dicantas di tengah jalan. Jadi dalam konteks ini saya berpendapat, mungkin Datuk pun saya tak pasti, tapi saya rasa dia lebih baik tinggalkan legasi sebagai seorang pejuang bangsa dengan idea-idea besar dia. Okey, mungkin kita tolong tutup Cik Arun. Ya.
Tolong Cik Harun tutupkan perbincangan kita ini. Saya dalam keadaan yang tak sepatutnya kita berlawan dengan wuduk azan tu. Okey, silakan. Baik. Terima kasih Datuk dan juga kepada Prof Zainal dan juga Saudara Alias atas kesabaran kita pada petang ini untuk satu perbincangan yang agak menarik dalam melihat senario politik negara kita pada masa ini. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ini akan ada dua idea-idea yang boleh kita lihat sebagai suatu panduan kita untuk seterusnya dalam usaha untuk kita nak mengharapkan bahawa wujudnya suatu perubahan sistem dalam negara kita ini dalam membentuk satu landscape politik yang lebih harmonis yang dapat disertai oleh semua bangsa kita di Malaysia ini. Jadi itu saja Datuk. Okey. Terima kasih Cik Harun dan tuan-tuan dan puan-puan, itulah perbincangan kita pada hari ini dan untuk minggu depan saya rasa saya nak bincang tentang kedudukan PAS dan kita harap Datuk Zainal boleh menjadi rakan perbincangan kita dan untuk minggu depan dengan rakan-rakan yang lain lagi dan sebagainya. Sebab ini Datuk Zainal dia hadir pun dah kemudian. Okeylah, mungkin sebagai seorang profesor kanan yang ada mempunyai idea, jadi kita kena bagi ruang yang cukup lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mengharapkan perbincangan ini boleh membuka satu ruang yang cukup baik dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Cik Harun yang telah sudi memberi kerjasama yang cukup baik kepada perbincangan kita yang bukan semua orang boleh sabar sebagaimana yang ditunjukkan oleh Cik Harun dalam membincangkan apa yang kita bincangkan pada hari ini. InsyaAllah kita ketemu lagi pada minggu yang akan datang. Saya doakan kita semua berbahagia hendaknya dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.